Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanaya langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur dan ini cerita. Saya akan bawa anda ke Terengganu, ke Marang Terengganu untuk kita melihat kepada liputan wartawan kami di sana yang melibatkan kejadian semalam apabila dua orang di tempat yang berasingan dilaporkan seorang dikuatiri lemas dan seorang mayat bakal pengantin lelaki yang dijadualkan sebenarnya melangsungkan perkahwinan semalam ditemukan di tepi pantai kampung Alur Tuman, dan mayat Naim Hariri Kamarudin yang berusia 31 tahun dari Ceras ditemui pasukan penyelamat terdampar di tepi pantai pada pukul 8.55 pagi, kira-kira 3 km dari lokasi yang dilaporkan lemas. Dan dalam satu lagi kejadian sebenarnya bagi kes di pantai Jambu Bongkok, mangsa ialah Wan Nasyafuddin Wan Latif yang berusia 48 tahun yang beralamat di Kampung Bukit Tokbat di Kuala Berang, dan juga kami mengikuti rapat berkaitan dengan SAR yang berlaku, dan juga kejadian ini pastinya memberi kesan kepada keluarga, masyarakat dan juga rakyat Malaysia khususnya, terutama apabila semalam kami turut memaparkan bagaimana majlis perkahwinan yang sepatutnya berlangsung hari ini semalam turut dilaksanakan tetapi hanya untuk mereka yang telah pun dijemput atas kehadirannya. Pasti ini memberi impak yang besar kepada keluarga mangsa pengantin perempuan khususnya dan juga kepada keluarga mangsa itu sendiri. Jadi kita nak terus saja ke Terengganu waktu ini bersama dengan Nur Fazlizai Ali. Kalau boleh Nur Fazlizai kongsikan mungkin apa yang berlaku sepanjang hari ini dan bagaimana liputan itu dilaksanakan, dan boleh berkongsi mengenai dua kejadian ini yang kita laporkan ini, Fazlizai. Baik, terima kasih Ihsan di Kuala Lumpur. Setiap orang pasti menginginkan perkahwinan yang dirancang ini akan berjalan dengan teratur seperti yang dirancangkan Ihsan. Namun sebaliknya yang berlaku di Terengganu ini pada Jumaat lalu, di mana bakal pengantin ditemui lemas sehari sebelum majlis perkahwinannya berlangsung. Sudah pasti insiden ini mendapat perhatian ramai kerana sehari sebelum majlis mangsa terlibat dalam insiden lemas ini Ihsan. Di mana Naim Hariri Kamarudin 31 tahun dan pasangannya Fatin Nabilah Huda yang berusia 27 tahun sepatutnya disatukan kira-kira jam 10 pagi semalam. Namun impian Raja Sehari itu tidak kesampaian selepas pengantin lelaki terlibat dalam insiden lemas di pantai Keluluk Marang. Bagaimanapun Ihsan, kenduri perkahwinan itu tetap diteruskan meskipun majlis akad nikah tidak dapat dilangsungkan. Di mana semalam juga saya sempat melakukan tinjauan di kediaman rumah pengantin perempuan dan saya dimaklumkan seawal jam 10 pagi para tetamu telah hadir ke rumah pengantin berkenaan Ihsan, dan bapa pengantin perempuan juga memaklumkan mereka terpaksa meneruskan kenduri perkahwinan itu kerana tempahan telah dibuat. Selain itu ada juga tetamu yang datang dari jauh telah tiba di kediaman mereka Ihsan. Selain itu Ihsan, pelamin yang indah yang tersergam di ruang tamu kediaman berkenaan juga hanya dipandang sepi tanpa kehadiran pengantin. Baik Ihsan, kalau boleh saya kompailkan sedikit tentang berhubung penemuan mayat Naim Hariri tadi. Selepas pencarian melebihi 48 jam, mayat mangsa berjaya ditemui, di mana mayat mangsa ini ditemui kira-kira 3 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang oleh pasukan pencarian yang melakukan pencarian di pesisir pantai ini. Dan Ihsan, usaha saya untuk menemubual pengantin perempuan sehingga ini masih gagal kerana kami dimaklumkan Fatin Nabilah ini masih terkejut dan juga trauma dengan insiden yang berlaku sehari sebelum majlis perkahwinannya Ihsan. Seperti yang Ihsan laporkan tadi juga, di Terengganu ini sebenarnya dalam hari yang sama dua insiden lemas berlaku, di mana satu kes berlaku di pantai Jambu Bongkok dan satu lagi berlaku di pantai Keluluk Marang, di mana kedua-dua mangsa ini dikatakan ditarik ombak ketika mandi di pantai berkenaan. Dan ketika ini operasi mencari seorang lagi mangsa masih giat dijalankan, di mana dalam operasi yang memasuki hari ketiga ini pelbagai elemen telah digerakkan dan termasuk 2 unit helikopter milik bomber dan juga PDRM telah digerakkan pada hari ini Ihsan. Pencarian ini juga turut diperluaskan sehingga ke Dungun, merangkumi jarak 25 km dari Marang.
Dan selain itu 92 kekuatan merangkumi pelbagai agensi juga telah digerakkan. Dan untuk perkongsian itu Ihsan, kita ikuti perkongsian daripada penolong pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Untuk pencarian melalui udara, pada pagi ini kita memulakan dengan pencarian menggunakan helikopter daripada unit udara bomba terlebih dahulu. Disebabkan kawasan pencarian kita target cuma lebih kurang dalam 5 batu nautika daripada pantai dan 10 batu nautika hingga ke Dungun. Jadi pada pagi ini hingga tengah hari ini unit udara bomba akan melakukan pencarian. Selepas tengah hari kita akan menggunakan daripada unit udara polis pula lah untuk melaksanakan pencarian melalui udara. Baik Ihsan, selain itu juga aset-aset di laut juga masih digerakkan di mana 2 buah bot milik Maritim Malaysia serta sebuah bot daripada bomba masih giat melakukan pencarian di laut. Selain itu juga mereka mendapat bantuan daripada orang ramai menggunakan jet ski untuk melakukan pencarian di laut. Dan boleh dikatakan operasi pencarian ini lebih tertumpu kepada pesisir pantai kerana keadaan ombak dan angin ketika ini agak kuat dan itu menyukarkan pasukan penyelamat untuk turun. Dan apa yang saya dimaklumkan Ihsan, setakat ini pihak bomba masih melakukan operasi pencarian di permukaan kerana pasukan penyelam agak sukar untuk turun membuat selaman di dasar laut ini kerana keadaan arus yang kuat dan ombak masih lagi mencecah 2 meter Ihsan, dan itu antara cabaran yang terpaksa dilalui oleh pasukan-pasukan penyelamat untuk operasi mencari dan menyelamat mangsa lemas ini Ihsan. Dan Fazlizai, kita tahu bila hujung tahun seperti ini adanya monsun timur laut dan juga air dan juga laut bergelora pastinya mendatangkan kesan yang agak besar sebenarnya. Tetapi kalau melihat kepada mungkin pemantauan dan juga apa yang disaksikan oleh Fazlizai di Terengganu, bagaimana kegiatan dan juga aktiviti orang ramai sebenarnya, termasuk mungkin mereka yang datang daripada luar negeri Terengganu berada di kawasan-kawasan pantai berkenaan, aktivitinya bagaimana setakat ini? Baik Ihsan, seperti yang kita tahu Terengganu baru saja melepasi gelombang banjir keempat dan boleh dikatakan beberapa hari lalu cuaca di Terengganu ni agak cerah dan itu yang berkemungkinan membolehkan orang ramai mula berkunjung ke pantai untuk melakukan aktiviti dan sebagainya. Bagaimanapun Ihsan, ketika ini di Terengganu ni masih berada dalam edah monsun dan sebarang aktiviti di laut masih tidak dibenarkan. Dan saya akui Terengganu ini mempunyai kawasan pantai yang cantik dan itu menjadi tarikan sebenarnya Ihsan untuk orang ramai berkunjung. Dan jika orang luar bila dia melihat keadaan itu, dia menjadi tertarik untuk mendekati kawasan-kawasan pantai. Mungkin ada di antara mereka leka ataupun tidak peka dengan keadaan semasa ini. Walaupun keadaan agak tenang, namun arus laut pada ketika ini agak tidak sesuai untuk melakukan sebarang aktiviti. Dan walaupun pelbagai amaran maupun nasihat dikeluarkan oleh pihak polis, namun ada sesetengah orang mungkin mengambil kesempatan untuk melakukan aktiviti di laut serta pesisir pantai ini. Dan boleh dikatakan sepanjang pantai di Terengganu ini juga Ihsan, papan amaran dinaikkan bagi memberikan amaran ataupun peringatan kepada orang ramai agar tidak melakukan sebarang aktiviti di laut ataupun di pantai. Dan kawalan juga turut dilakukan sebenarnya oleh pihak berkuasa dengan melakukan rondaan dan juga pemantauan di sepanjang pesisir pantai di negeri Terengganu ini terutamanya pada musim tengkujuh ini. Dan Fazlizai, operasi menyelamat mangsa yang masih lagi tidak ditemui iaitu di pantai Jambu Bongkok, dan juga bagaimana setakat ini perkembangannya kalau Fazlizai boleh kongsikan, dan mungkinkah pencarian itu akan diteruskan sehingga lewat malam nanti? Baik Ihsan, jika semalam operasi telah dilakukan secara all out dalam tempoh 24 jam bagi mengesan kedua-dua mangsa, dan alhamdulillah pada pagi tadi mayat salah seorang mangsa telah ditemui, dan saya yakin tindakan yang sama juga masih dilakukan oleh pihak keselamatan bagi mengesan mayat seterusnya Ihsan. Dan kalau kita lihat juga skala pencarian ini juga turut diperluaskan dari satu jarak kepada satu jarak, di mana sehingga kini telah melebihi ke pantai Kuala Abang Dungun kerana arus yang kuat ketika ini Ihsan, di mana pihak polis ataupun pihak bomba berkeyakinan kemungkinan mangsa ini telah hanyut dengan keadaan arus yang masih kuat ketika ini Ihsan.
Dan juga sedikit lagi Fazli Zai, ini adalah sesuatu penantian yang tidak pasti oleh keluarganya. Melihat kepada situasi dan juga keadaan ini, saya percaya adanya mungkin ahli keluarga mangsa yang hilang ini berada di pantai berkenaan. Bagaimana melihat kepada situasi ini dan juga keadaan ini, Fazli Zai, dan juga mungkin liputan-liputan lain yang dilaksanakan oleh rakan media yang berada di situ? Baik Ustaz, ini merupakan hari ketiga operasi mencari dan menyelamat mangsa, dan sepanjang ini juga ahli keluarga mangsa masih setia menunggu di kawasan pantai ini walaupun mereka tidak tahu apa nasib yang sebenarnya berlaku. Dan tadi saya sempat menemu bual kakak kepada mangsa di mana mereka berharap adiknya dapat ditemui walau dalam apa jua keadaan sekalipun, di mana mereka tahu peluang untuk menemui adiknya dalam keadaan selamat itu adalah amat tipis, namun mereka masih berharap keajaiban berlaku. Dan jika sebaliknya berlaku ataupun jika benar adiknya ini dikatakan lemas, mereka mahu melihat sendiri jasad adiknya untuk mereka dikebumikan, dan itu memang yang diharapkan oleh mereka. Dan setakat ini juga Ihsan, ahli keluarga mereka tidak putus-putus untuk melakukan solat hajat baik di kampung mereka ataupun di tepi pantai ini Ihsan, bagi memudahkan operasi pencarian dan mangsa segera dapat ditemui. Baik, terima kasih kepada Nur Fazli Zai Ali atas laporan dan juga penceritaan itu tadi, dan kita mengharapkan agar mangsa yang hilang ini dapat ditemukan, dan kita mendoakan agar segalanya dipermudahkan, urusan pencarian juga dapat dipercepatkan, dan juga melihat kepada ke mana sebenarnya mangsa yang hilang, dan kita mendoakan agar segalanya dalam keadaan baik insya-Allah. Dan kita nak berhenti seketika, seketika nanti kita nak imbas sedikit mengenai perjalanan liputan wartawan kita sepanjang tahun 2020. Kita kembali selepas ini.